wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفي الله من خلقه وحبيبه إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudara sidang Jumat yang dikasihi Allah, alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, memberikan peluang kepada kita untuk bersama-sama kita menerima limpahan kurnia dan pahala daripada Allah di hari Jumaat yang mulia ini. Marilah kita buktikan kesyukuran kita dengan lebih bertakwa dan berusaha memastikan agar kita tidak mengabaikan sebarang perintah Allah, mahupun sebaliknya kita melanggar segala larangan dan tegahan Allah. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar Jumaat pada minggu yang lalu telah membicarakan kepentingan pendidikan agama buat ahli keluarga kita dan mereka yang terdekat dengan kita. Bahkan
diri kita sebagai waris dan orang tua juga perlu memiliki ilmu pengetahuan agama yang mencukupi, dan bukan sahaja mengharapkan perubahan pada diri anak-anak kita. Maka mimbar Jumaat pada minggu ini ingin membawa perhatian para jamaah sekalian akan kepentingan untuk tidak mengabaikan sokongan dan pendidikan agama buat satu lagi golongan yang terdapat di kalangan kita. Mereka yang dimaksudkan ialah individu atau orang-orang yang pernah membuat kesilapan atau pernah melakukan jenayah, tetapi kemudian ingin kembali ke pangkal jalan, memperbaiki diri dan kehidupan. Di sini saudara-saudara sidang Jumaat sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk meninjau kehalusan akhlak Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam mendukung pembangunan orang yang pernah melakukan kesilapan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah meriwayatkan bahawa terdapat seorang lelaki di zaman Nabi yang suka membuat Nabi tertawa dan menghiburkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun malangnya beliau ini juga mempunyai kelemahan, yaitu tabiat beliau yang suka meminum arak. Beliau sudah berkali-kali beliau dijatuhkan hukuman, namun ia tetap berulang. Sehingga kan pada suatu ketika seorang sahabat berkata, Allahumma ya Allah, engkau timpakan laknatmu ke atas lelaki ini. Saudara-saudara sekalian, ketika itu Nabi SAW yang mendengar, kemudian baginda berkata dengan menegur, janganlah kamu melaknatinya, kerana demi Allah aku tidak tahu kebaikannya, kecuali beliau ini adalah orang yang mengasihi Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Inilah dia saudara-saudara sekalian, akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dan melihat kepada kebaikan setiap insan. Bukan saya di sini ingin mengatakan bahawa kita membiarkan orang yang bermaksiat terus bermaksiat, sama sekali tidak. Tetapi apa yang dimaksudkan adalah bagaimana meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kelemahan orang itu, namun baginda mengiktiraf kekuatan dan kebaikannya. Sebab sejahat-jahat mana pun seseorang itu, pasti ada perkara-perkara kebaikan yang terdapat pada dirinya, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita dalam mengundang orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dikasihi Allah sekalian, kita ini semua adalah manusia. Manusia yang pastinya tidak terlepas melakukan kesilapan, noda dan dosa. Kita semestinya pernah dilalaikan oleh syaitan sehingga melanggar perintah Allah. Untuk itu, marilah kita sama-sama tundukkan diri kita pada saat mustajab ini, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun meskipun dosa kita ini menggunung tinggi, kita beruntung bahawa rahmat dan kasih sayang Allah mengatasi kemarahan dan kemurkaannya. Oleh itu, kita dapati Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman,
Di dalam surah Az-Zumar pada ayat 53 dan 54, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya daripada ayat yang dibacakan ini, saudara-saudara sekalian, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, yang mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat, serta berserah bulat-bulatlah kepadanya sebelum kamu didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan lagi. Saudara-saudara sekalian, terdapat dua maksud di sebalik ayat yang ingin sama-sama kita hayatinya. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menantikan untuk kita kembali tunduk kepadanya, untuk kita mengiktiraf kesilapan dan dosa kita kepadanya, agar Allah kemudian dapat mencurahkan sebanyak-banyak limpahan rahmah, kebaikan dan nikmat yang tiada terhitung oleh kita. Setiap malam Allah akan turun dekat dengan kita, menunggu kita pada sepertiga akhir malam. Adakah yang ingin memohon ampun agar Allah dapat mengampunkannya? Bahkan di dalam suatu hadis qudsi, Allah menyebutkan bahawa kita ini datang berjalan menujunya. Allah akan datang berlari kepada kita, menunjukkan betapa Allah dambakan untuk kita datang memohon rahmat dan pengampunan darinya. Ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Maksud yang kedua daripada ayat tadi adalah selain daripada Allah mengingatkan kita agar jangan berputus asa dan merasakan bahawa Allah tidak akan pernah mengampunkan kita, ayat ini juga mengingatkan kita agar kita jangan berputus harapan bahawa saudara mara kita yang masih jauh dari Allah tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk tidak memandang rendah terhadap saudara mara yang mungkin belum tergerak hati mereka untuk menerima hidayah Allah. Janganlah kita, saudara-saudara sekalian, janganlah kita apabila melihat mungkin ada di antara kenalan kita ataupun saudara mara kita yang masih mengabaikan perintah-perintah Allah, yang terkenal dengan perbuatan-perbuatan maksiat mereka, maka kita lontarkan kata-kata kesat kepada mereka, kita pandang serong terhadap mereka, dan kita memperkecilkan usaha mereka untuk mempelajari agama. Bahkan
merekalah yang seharusnya kita bimbing dan kita berikan nasihat-nasihat yang berguna dalam ilmu-ilmu agama. Kita boleh mengajaknya untuk terus berjinak-jinak dengan aktiviti kesukarelawanan yang membantu orang lain. Pada masa yang sama, ketika membantu orang dan waktu salat telah masuk, kita boleh mengajaknya bersama. Atau sekiranya dia belum bersedia untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama, maka jangan sekali-kali kita sisihkan dia daripada kita. Jangan kita lontarkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaannya, yang boleh menyisih dan mengiris hatinya, serta menjatuhkan air mukanya. Kita teruskan amalan kita sehingga hatinya kemudian menjadi lembut. Jika kita ada teman mahupun ahli keluarga seperti itu, maka libatkanlah mereka dalam aktiviti kita bersama. Jika perlu, kita bantu mereka untuk membina kehidupan mereka semula menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan demikian Allah membukakan ruang di dalam hatinya untuk menerima hidayah Allah. Saudara-saudara sekalian, kita perlu pastikan bahawa hati kita ini tidak dikuasai oleh perasaan sombong, bongkak ataupun angkuh bahawa kita sudah lebih beragama mahupun lebih baik dari orang lain. Ini merupakan permainan syaitan yang perlu kita berhati-hati dengannya. Untuk yang sudah melazimi ceramah-ceramah agama dan melakukan kebajikan, beringatlah, syaitan mungkin tidak dapat menghalang kita daripada beribadah, tetapi syaitan ini boleh menipu hati kita untuk timbul rasa riak, rasa ujub, sombong dengan amalan kita, sehingga pada hakikatnya kita kelak kerugian dan tidak mendapat sebarang kebaikan daripada amal bakti dan juga ibadah yang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu, mungkin sahaja orang yang kelihatannya seperti ahli maksiat, pada suatu saat sebelum kematiannya ia sempat bertaubat dengan taubat nasuha, sehingga ia diterima oleh Allah dalam kebaikan dan digolongkan dalam kumpulan orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah pernah ada suatu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana seorang wanita yang sudah bernikah di zaman Nabi berzina, dan kemudiannya setelah menangguhkan hukumannya, lalu Nabi memerintahkan agar dilaksanakan. Selepas selesai, Nabi SAW lalu menyembahyangkan jenazah wanita itu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an kemudiannya bertanya, "Ya Rasulullah, adakah Tuan salatkan, sembahyangkan beliau sedangkan beliau sudah berzina?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wanita ini, wahai Umar, wanita ini sudah bertaubat dengan taubat yang agung, sehingga dia jika dibahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya cukup mengampunkan dosa-dosa mereka." Inilah saudara-saudara sekalian, maka kepada sesiapa yang merasakan bahawa dirinya berdosa dengan dosa yang amat banyak kepada Allah, janganlah berputus harapan. Mohonlah pengampunan dan kekuatan daripada Allah,
dan berusahalah meninggalkan dosa-dosa itu. Dan ketahuilah, begitu banyak peluang untuk kita meraih keampunan Allah, terlalu banyak ruang dan peluang Allah kurniakan untuk mengejar rahmat dan pengampunannya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud, salat 5 waktu dan Jumaat ke Jumaat yang lain, Ramadan ke Ramadan yang lain adalah penebus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita bimbingan dan panduannya sehingga kita diterima di sisi Allah sebagai hamba-hambanya, hamba-hamba yang diredai olehnya, hamba-hamba yang dikasihi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك